Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi dengan saya, Baiklah. Kali ini, cikgu akan terangkan berkenaan dengan ledger. Cara untuk kita menyediakan ledger daripada Journal Am. Dan seperti kita tahu bahawa mula-mula sekali masa nak buat Journal Am, kita ada bahagian catatan pembukaan. Jadi, kali ini kita akan fokus daripada Journal Am, iaitu bahagian catatan pembukaan saja. Bagaimana kita nak pindahkan ataupun bagaimana kita nak buat pengeposan ke ledger. Okey, jadi ini adalah contoh soalan bagi catatan pembukaan. So, kita baca dulu. Pada 1 Januari 2016, Encik Farid memulakan perniagaan. So, keyword di sini adalah memulakan perniagaan. Okey, dengan membawa masuk tunai berjumlah 35,000 ke dalam bank. Okey, sini bank. 35,000 dan perabot bernilai 2,400. So sini ada perabot bernilai 2,400 ke dalam perniagaannya. Jadi bila dia totalkan kedua-dua ini, maka kita akan dapat nilai modal iaitu sebanyak 374,000. Jadi keyword dekat sini yang kita nampak, catatan pembukaan dia ada dua. Pertama, dia memulakan perniagaan. Dan yang kedua adalah meneruskan. Kalau kita memulakan perniagaan, maka kita akan buat ledger dan kita akan tulis sebagai modal. Okay? Kita akan buat ledger dan kita akan tulis sebagai modal. Manakala untuk soalan yang kata meneruskan perniagaan, kita akan buka ledger dan kita akan tulis sebagai baki BB. Kenapa baki BB? Sebab dia sambung. Angka-angka yang ada tu dia sambung daripada bulan lepas punya. Itu adalah meneruskan perniagaan. Jadi, bagaimana kita nak buat ledger? Yang pertama kita tengok pada soalan ini, dalam Journal Am yang telah dibuat, ada bank, perabot dan modal. Okey, bank ni kita dah pindahkan ke dalam buku tunai. Jadi, tak perlu buat ledger lagi. Kita akan terus buat akaun perabot dan akaun modal sahaja. Jadi kita akan sediakan akaun perabot dengan akaun modal sekarang. Okey, jadi di sini cikgu dah sediakan akaun perabot dengan akaun modal. Kita tengok pada soalan. Okey, perabot ini nilainya 2,400 di debit. Manakala modal 374,000 di bahagian kredit. So untuk Journal Am nak pergi ke ledger, kita akan buat sama. Okey, di mana apa yang ada di debit Journal Am, kita akan masukkan ke debit ledger. Manakala apa yang ada di kredit Journal Am, okey, kita akan masukkan ke kredit ledger. Okey, so kita akan pindahkan sekarang. Kita akan tulis sebagai Januari 1, 2400. Dan kalau kita tengok balik, okey, ini adalah memulakan perniagaan ya. Jadi kita akan tulis perkataan modal. Jadi kita akan tulis modal di sini. Okey, bila dia tulis modal di sini, maka di akaun modal kita perlu pindahkan kembali. So antara debit akan pergi ke kredit lah, antara dua ni. Okey, ataupun kita akan pindahkan satu persatu berdasarkan soalan. Jadi kita tahu modal ni nilai dia 374,000 akan dimasukkan ke dalam ledger. Disebabkan dia adalah memulakan perniagaan, maka kita akan tulis satu persatu perkataan ini di dalam akaun modal. Okey, seperti ini. Dan kita akan masukkan angka dia. Bank 35,000 dan perabot adalah 2400. Jadi bila kita lihat balik kedua-dua nilai modal ini, totalnya akan dapat 37400, samalah seperti Journal Am ni. Modal dia. Okey, 37400 di sebelah kredit. So ini adalah contoh pengisian untuk buku untuk catatan pertama ataupun catatan pembukaan bagi Journal Am ke ledger.
jika ini adalah memulakan perniagaan. Kita akan tulis satu persatu dan pada perabot dia akan masukkan modal. Sama juga dengan buku tunai, dia akan tulis angka bank di buku tunai tapi butirannya akan tulis sebagai modal. Baiklah, ini adalah soalan seterusnya. So, kalau kita lihat contoh catatan pembukaan bagi jurnal AMI, soalan kata menunjukkan baki, aset dan liability. Jadi, di sini kita tahu bahawa jurnal AM ada dua catatan pembukaan, iaitu yang pertama, memulakan dan satu lagi adalah meneruskan. Jadi, bagi soalan ini, kalau kita lihat, dia kata baki. Baki ni maksudnya meneruskan. So, kita akan isi maklumat di dalam jurnal AM. Okay, jurnal AM dah ada. So, sekarang ni kita akan pindahkan ke dalam ledger. So, untuk tunai dengan untuk bank, seperti yang saya cakap tadi, dia dah masukkan ke dalam buku tunai. Jadi tak perlulah kita buat ledger lagi. Sebab apa? Sebab buku tunai ni adalah gabungan untuk akaun ledger, iaitu akaun tunai dan juga akaun bank. So bila dua ni bergabung meletup, jadilah buku tunai. Sebab itulah dalam jurnal AM kalau kita nampak ada perkataan tunai dengan perkataan bank, bagi catatan permulaan kita tak payah buat lagi ledger. So kita akan terus tengok. Ada 3 lagi kat sini, ada 4 lagi kat sini, iaitu premise, inventory, akaun belum bayar syarikat Maidin dan juga modal. So untuk 2 ni dia berada dekat debit. Jadi kita akan pindahkan dia ke dalam debit juga di ledger. Manakala akaun belum bayar syarikat Maidin dan juga modal, dia kedudukannya berada di kredit, maka kita akan pindahkan di kredit juga dalam ledger. So, jom kita masukkan. So, kita sediakan dulu akaun premise dan akaun inventory, syarikat Maidin dan akhir sekali adalah akaun modal. Jadi, untuk premise dengan inventory, kedudukannya berada di debit. So, kita akan masukkan Jun 1 dan angka 60,000, 25,000 di debit. Jun 1, 60,000. Jun 1, 25,000. Kemudian syarikat Maidin, 3250. Modal, 96,850. So, kita masukkan di sebelah kredit juga. Jun 1, 3250. Untuk modal, Jun 1, 96,850. Jadi sekarang ni yang tinggal kita nak letak apa di dalam ruangan butir-butir ni. Okey, nak letak apa? Di sini dan juga di butir sini. Seperti yang saya kata tadi, memulakan perniagaan ataupun meneruskan perniagaan. Bagi memulakan perniagaan, kita akan letak modal. Butiran ini sebagai modal. Tetapi bagi meneruskan perniagaan, kita akan letak butiran dia sebagai baki BB untuk semua sekali. So kita ada 4, iaitu premise, inventory, akaun belum bayar syarikat Maidin dan juga modal ni. 4-4 ni kita akan tulis sebagai baki BB. So kita masukkanlah baki BB. Untuk akaun inventory pun sama juga. Baki BB. Syarikat Maidin pun sama juga. Baki BB. Dan modal juga baki BB. So ini adalah cara mengisi catatan pembukaan jurnal AM yang melibatkan baki BB, iaitu meneruskan perniagaan. So kita tengok contoh seterusnya. Okey, baki-baki berikut diambil daripada rekod perakaunan kedai kasut Asri pada 1 Mac. So di sini dah disebutlah baki-baki. Jadi bila dia kata baki-baki, maknanya dia meneruskan perniagaan. Jadi apa kita akan buat
kita akan tulis di dalam ledger nanti sebagai butiran dia baki BB. Okay, kita akan tulis perkataan ni. So, kita akan buat terus di dalam buku, di dalam ledger arm kita, dalam ledger kita. So, kita akan lihat dalam journal arm kita ada bank dengan tunai, ada tunai runcit. So, untuk tiga-tiga ni kita tak perlu buat ledger sebab dia dah masukkan dia dalam buku tunai dan juga di dalam buku tunai runcit. So, kita hanya akan pindahkan kenderaan, akaun belum terima iaitu kedai Rashid, akaun belum bayar iaitu syarikat Aliyah Maju dan juga akaun modal. Kenderaan 8,000 dan akaun belum terima kedai Rashid 5,000. So, dua-dua ni akan berada dekat debit. Jadi, kita akan terus masukkan di debit ledger. Kemudian, akaun belum bayar syarikat Aliyah Maju 3,600 dan kita ada modal 21640. Dua-dua ni dekat sebelah kredit journal. Jadi, kita akan masukkan di sebelah kredit juga dalam ledger. So, kita akan buat sekarang. Jadi, kita dah buka akaun kenderaan dan juga kedai Rashid. Diikuti syarikat Aliyah Maju dan juga akaun modal. Kemudian kita masukkan 8,000 dengan 5,000 untuk kenderaan dan juga kedai Rashid. So, dua-dua ni dekat debit lah. Seperti ini 8,000 dengan 5,000. Diikuti syarikat Aliyah Maju 3,600 dan modal 21,640 di sebelah kredit ledger. Seperti ini. So yang tinggal kita nak isi apakah butiran yang ada di dalam ni. Jadi butiran apa kita nak letak? Kita akan tengok balik kepada soalan tadi. Sama ada kita nak isi modal ataupun baki BB. Berdasarkan soalan tadi, ini adalah meneruskan perniagaan. Jadi kita akan tulis baki lah. Sebab kat sini pun dah siap-siap. Dekat sini dah siap-siap tulis ni. Baki. So kita akan tulis baki BB di kesemua 4 akaun yang kita buat tadi. Kita tulis je. Baki BB. Baki BB. Baki BB. Dan ada sekali untuk akaun modal. Baki BB juga. Siaplah kita punya catatan pembukaan. Baiklah, untuk soalan seterusnya, kalau kita lihat di sini, kita ada pada 1 Jun 2017, kemudian dimaklumkan bahawa beliau membawa masuk modal. So, bila dia kata perkataan membawa masuk modal, so ini adalah meneruskan perniagaan. Jadi, kita akan letak butiran di dalam ledger kita sebagai modal. So, kita akan gunalah perkataan ni. Bukannya baki, bukan baki. Sebab kita dah kenal pasti dia sebagai membawa masuk modal. So, kita akan lihat di sini dalam journal arm dia dah buatkan. So, kita akan masukkan angka-angka ni. Premis, alatan pejabat dan juga modal. Kita akan buat ledger lah. Untuk tunai dengan bank ni kita tak perlu buat sebab dua-dua ni dia dah masukkan awal ke dalam buku tunai. Jadi dah tak perlu buat ledger lagi. So kita sediakan 3 akaun ini iaitu akaun premis, akaun alatan pejabat dan juga akaun modal. Dan bila kita lihat premis kedudukannya berada di debit. Jadi kita akan letak di dalam ledger di sebelah debit juga. Jun 1, 60,000. Dan kita tahu tadi butiran dia kita akan letak dia sebagai modal. Untuk alatan pejabat pula. Nilainya ialah 5,000. So kita akan masukkan 5,000 di sebelah debit juga. Sebab asalnya memang di sebelah debit. 5,000 dan nama dia modal. Dan akhir sekali. Sebab dia kata memulakan perniagaan, sebab dia membawa masuk. So, dalam akaun modal, tajuk dia kalau modal, kita tak boleh tulis modal juga dalam butiran. Tapi kita akan tulis semua ni, satu persatu. Daripada premis, tunai, bank, alatan pejabat. So, kita akan tulis semua 4 nilai ni ke dalam modal di sebelah kredit. Sebab modal ni dekat sebelah kredit, tapi kita kena tulis satu persatu. Jun 1,
premis RM60,000 diikuti dengan tunai RM2,000. Kemudian kita ada bank RM28,000 dan kita ada alatan pejabat RM5,000. Okey. Siaplah kita punya soalan ni. Okey, apa beza dengan baki tadi? Kalau baki, semua akan tulis baki. Tetapi kalau dia adalah modal, iaitu memulakan perniagaan, so untuk semua item kita akan tulis modal. Tetapi untuk di dalam modal, tak boleh tulis modal. Okey, kalau tajuk dia modal, kita tak boleh tulis dalam ni modal. Tapi kita akan tulis balik semua apa yang ada di dalam journal am. Kita akan tulis kembali satu persatu dan akhirnya bila kita totalkan semua ni, dia akan dapat baliklah nilai RM95,000. Okey, nilai RM95,000 sama seperti yang ada di dalam journal am ni. Okey, nilai asal dia. Okey, ini adalah catatan pembukaan sekali lagi. So, kita tengok di sini dia kata memo berikut diambil daripada kedai buku pemain Alisha pada 1 Mei. Lepas tu, kita lihat dekat sini ada perkataan baki. Jadi, ini di dalam butiran pada ledger kita akan tulis sebagai baki BB. Sebab dia adalah meneruskan perniagaan, bukan memulakan perniagaan. Okay? Meneruskan perniagaan, kita akan tulis butiran dia sebagai baki. Okay, ini adalah dia punya journal am. So, tunai dengan bank tak perlu buat ledger sebab dia dah buat dalam buku tunai. Jadi, kita hanya buka akaun inventory, perniagaan Maisarah dan juga modal. Okay, seperti ini, akaun inventory, perniagaan Maisarah dan akaun modal. Okey, jom kita masukkan angka-angkanya. So, untuk inventory, dia akan berada di bahagian debit. So, kita akan masukkanlah inventory dekat debit. Mei 1, 2650. Kita akan masukkan Mei 1, 2650 dan kita tahu bahawa kita kena tulis dia sebagai baki BB, maka kita akan tulis butirannya baki BB. Kemudian untuk perniagaan Maisarah, dia berada kat sebelah kredit. Jadi kita akan masukkan di sebelah kredit. Mei 1 sebagai baki BB juga. 1650. Dan akhir sekali kita akan masukkan modal. So, di sini modal kita berada di sebelah kredit 16200. Kita akan tulis dia sebagai baki BB. So, saya masukkan Mei 1 baki BB 16200. Okey, siaplah saya punya semua catatan pembukaan. Okey, pelajar, di bawah video ini cikgu ada tinggalkan link di description. Jadi kamu boleh download dan cuba buat sendiri catatan pembukaan ini. Okey, itu saja daripada saya. Saya harap pelajar dapat bezakan macam mana nak membuka ledger bagi catatan pembukaan journal am, iaitu sama ada meneruskan perniagaan yang kita akan tulis sebagai baki BB di butiran ataupun memulakan perniagaan sebagai modal di butiran yang kita akan tulis satu persatu modal-modal dan pada modal kita akan tulis satu persatu kembali bahan-bahan yang ada di dalam butiran di journal am. Okey, itu saja daripada saya. Selamat mencuba. Bye-bye.